Petang ni, ya. So petang ni kita akan rungkaikan sebuah buku daripada permintaan salah seorang daripada soalan, ya, permintaan yang dibuat di Facebook page PA Network beberapa hari lepas. Ya, soalan dia bunyi, apakah satu rujukan yang boleh digunakan untuk sekiranya seorang tu nak merujuk untuk perkembangan minda, perkembangan diri, perkembangan kehidupan, ya. Kalau ada satu buku untuk rujukan yang boleh diguna pakai, yang menjadi rujukan oleh ramai orang, ya. So saya cadangkan buku yang bertajuk Think and Grow Rich, ya, hasil daripada yang ditulis oleh Napoleon Hill, ya. Secara ringkasnya buku ni ditulis pada tahun 1937, 1937, ketika waktu tu World Economic Recession, ya. 1937, artinya dah 83 tahun yang lepas, ya. Tapi walaupun dah lama ditulis, tetapi buku Think and Grow Rich ni masih boleh didapati di semua kedai-kedai buku. Antara buku yang wajib ada dalam semua kedai buku. Okey. So hari ni kita akan bongkarkan apa sebenarnya intipati yang ada dalam buku Think and Grow Rich yang ditulis oleh Napoleon Hill, ya. Okey, so share dulu sekejap lagi, kita tunggu 1-2 minit lagi. Tolong share. Ya. Okey, Badan Dharma Wulan, terima kasih, ya, kerana ikuti. Ya. Share dulu, kita bagi ruang, ya, sebab waktu sekarang waktu selepas waktu kerja, pukul 5. So mungkin ada yang baru tengah letakkan file ke tepi ataupun 1 minit lagi kita akan mula terus, ya. Okey, sebelum tu just untuk maklum, jangan lupa juga saya ada banyak updatekan video live yang saya akan yang ada di sini. Semuanya saya akan share dalam Facebook channel saya, ya. Facebook channel under 5 minit BBA, 5 minit bersama Baharin Anwar. So tolong subscribe juga YouTube channel saya, Baharin Anwar. YouTube channel Baharin Anwar, tolong subscribe. Dan semua live sharing akan diuploadkan di situ. Dan live sharing dalam Facebook akan saya tinggalkan selama 24 jam. Yang selebihnya semuanya akan ada di YouTube, ya. Okey. Okey, pada yang baru sampai, tolong update sikit. Sound okey tak? Ya, kalau okey saya nak teruskan dulu. Ila Zalila, selamat datang, ya. Selamat datang, Ila Zalila is watching, ya. Selamat datang. Rashid, ya, selamat datang. Nur Fikri, selamat datang, ya. Terima kasih kerana join, kerana sedang menonton live hari ini. Okey. Dah 5 minit. So kita teruskan, ya. Okey, Think and Grow Rich, ya. Satu buku yang dirujuk oleh puluhan juta, ya, pembaca di seluruh dunia sejak tahun 1937 dan telah membantu untuk merubah perspektif minda ramai orang, ya, dalam kehidupan, daripada orang yang gagal kepada orang yang berjaya, daripada orang yang tak ada apa-apa dalam hidup boleh materialize atau mendapat apa yang diidamkan dalam kehidupan. So apa yang hebat sangat dalam buku Think and Grow Rich ni sampai menjadi rujukan selepas 83 tahun, ya. Okey. Kita sering kali kebelakangan ni agak mudah untuk kita dapat tengok dalam YouTube video tentang daripada perkongsian dibuat oleh orang-orang hebat, termasuk di Malaysia sendiri, ya. Banyak nama-nama tersohor yang ada sekarang ni membincangkan tentang perubahan minda, bagaimana berubah menjadi lebih baik, seorang usahawan menjadi lebih hebat daripada tak ada apa-apa kepada pastikan diri memang mencapai segala impian yang diimpikan. So semua ni ada dalam video-video YouTube, mudah kita cari. Tapi asasnya sebenarnya kalau ditengok semula, kalau kita tengok asasnya adalah berdasarkan daripada rujukan-rujukan dibuat sebelum-sebelum ni. Antara rujukan utama yang dirujuk adalah buku ini, ya, Think and Grow Rich. So apa intipati dia yang hebat sangat yang buatkan menjadi rujukan puluhan juta orang ni, ya. So secara ringkasnya saya akan ringkaskan saja. Mungkin selepas ni kita akan, kalau ada permintaan, kita akan ulahkan satu live session
satu bahagian. So secara saya ringkas, keseluruhan intipati dalam Think and Grow Rich ni ada 13 intipati utama. 13 intipati utama yang menjadi panduan sekiranya seseorang tu nak merubah diri. Panduan sekiranya seseorang itu nak merubah diri. Okey. Fauzi, selamat datang Fauzi. Ya, lama tak dengar suara, lama tak jumpa. Terima kasih kerana ikuti live hari ini. Okey, kita teruskan. So, bila seseorang tu nak berubah, ada perkara-perkara yang dia perlu buat dulu. Ada perkara-perkara asas yang perlu ada di dalam diri dulu sebelum perubahan pada diri boleh dibuat. Ya. Perubahan terdiri daripada 3 perkara. Dalam perubahan dalam diri seseorang, so kita perlu berubah jasad, minda dan jiwa. Dalaman jasad di luaran, minda kita yang mengawal jasad dan juga jiwa, dan juga jiwa kita sendiri kena berubah. So 3 perkara ni. Jadi dalam olahan ni, Napoleon Hill ada menyentuh ketiga-tiga bahagian sebenarnya. Dan ini bagi saya amat amazing lah, ya, amat amazing kerana kajian ni buat begitu teliti, sehingga boleh merubah kehidupan seseorang. Okey, apa intipati dia? So secara keseluruhan dia ada 13 intipati yang kalau kita nak lihat 13, saya akan ikut turutan satu persatu berdasarkan daripada chapter-chapter atau babak-babak yang ada dalam penerangan dalam buku tersebut. Ya, Syukri, selamat datang Syukri. Ya, terima kasih kerana menonton. Okey, yang pertama, intipati yang pertama ialah bagi seseorang yang nak mengubah diri, bagi seseorang nak mengubah kehidupan dia, yang pertama yang kena ada ialah keinginan membara. So saya translatekan keinginan membara ni dalam satu perkataan, iaitu niat dan nawaitu. Okey. Bayangkan anda nak berubah tapi tak wujud niat untuk berubah, maka benda tu tak boleh jadi, kan? So apa-apa pun yang kita nak buat, so dia perlu dengan niat. Segala-galanya bermula dengan niat. Kalau ada niat untuk berubah, maka permulaan perubahan itu bermula daripada waktu dan detik kita niat untuk berubah. Itu yang kita penting. So dalam bahagian ini, Napoleon Hill ada menegaskan yang sekiranya niat kita tu tak solid, maka dia tak akan jadi. Dia bukan menjadi batu asas kepada perubahan yang kita nak. Alright? So sama juga, jika kita niat untuk makan, tapi kita macam sekadar niat saja, ya, nak makan, tak nak lah, nak makan lah, tak nak lah, kemudian lah. So lah tu menyebabkan segala-galanya delay, segala-galanya terdelay. Alright. So apa yang berlaku ialah, yang pertama, jika kita nak berubah, nakkan sesuatu atau meletakkan satu sasaran dalam impian kita tu, niat kita mesti solid. Maksudnya niat kita mesti 100% niat untuk menjalankan benda tu, untuk mendapatkan benda tu, dan dia akan berlaku. Kalau tidak, dia tak akan berlaku. Okay? Alright. Itu yang pertama. Alright. Yang kedua ialah apa yang dikatakan sebagai keyakinan mutlak. Perubahan kita nak buat. Kita beri contoh, kita ambil katakan, okay, makcik yang paling famous sekali dalam tahun 2020 ni, nama dia Makcik Kiah. Rasa satu Malaysia tahu, dah kenal Makcik Kiah yang berniaga goreng pisang tu. Okey, kita ambil contoh Makcik Kiah lah. Makcik Kiah, dia ada, okey, dia buka gerai goreng pisang dan dia ada tanam pokok pisangnya sendiri. Niat dia dah ada. Yang bahagian pertama, niat dia ada ladang pisang. Dia nak franchisekan goreng pisang dia. Okay? Nak franchisekan goreng pisang. Mungkin dia daripada niat dia nak franchisekan tu menjadi titik mula, ya, untuk Makcik Kiah bergerak, berkembang, mencari cara bagaimana nak kembangkan perniagaan goreng pisang dia. Mungkin goreng pisang dia can go international, mana tahu. Kalau dia tak start dengan niat, maka benda tu tak akan berlaku. So yang kedua, yang kata keyakinan mutlak, maksudnya Makcik Kiah ni yang dah ada goreng pisang ni, walaupun memang kalau saya logiknya macam mana lah nak goreng pisang nak go international, agak ridiculous juga kan. Penghantaran dia semua tak nak sampai, sejuk dah tak sedap. So macam mana nak buat? So bila ada keyakinan, dia akan yakin, dia kena yakin yang dia boleh jumpa cara bagaimana untuk capai impian dan hajat dia tu. Okay? Alright. So itu yang kedua, ya. Ingatlah, kita jangan jump terus sampai keseluruhan, kita go satu persatu, dan segala-galanya related.
dan setiap bahagian dia interrelated dengan satu sama lain. Okay, alright. So bila ada keyakinan mutlak, emosi kita ni akan merasakan kata ni boleh lah. Orang kata tak boleh, tak apa, aku rasa boleh. So bila benda ni ada, bila benda ni wujud dalam jiwa kita, maka kita boleh melaksanakan atau capai apa yang kita impiankan, walaupun benda tu yang orang katakan agak mustahil untuk dilakukan. Okay, alright. Dan ketiga ialah keyakinan diri yang kuat. Ya, keyakinan diri. Maksudnya dalam diri kita ni, kita kena percaya yang apa yang kita sasarkan, kita akan dapat. Percaya dalam diri betul-betul. Okay, so maksudnya kita jangan fikirkan halangan-halangan yang ada tu. Dalam apa kita buat sekalipun, cabaran tetap ada. Itu yang benda yang nyata kan. Cabaran akan tetap ada. Tetapi dalam minda kita kena teruskan dengan mengatakan halangan tu tiada. Itu semua sebahagian daripada perjalanan untuk capai apa yang kita nak capaikan. Keyakinan diri tu kena kuat. Okey? Yakin pada diri. Sebab kalau kita tak yakin pada diri, maka kita akan teragak-agak ya. Kita akan teragak-agak untuk buat apa yang kita dah niatkan. Okey? Baik. Yang keempat, apa yang perlu seseorang tu ada untuk merubah atau mencapai apa dia hajat, apa dia impikan, ialah ilmu yang khusus. Okay, so berbalik pada Makcik Kiah tadi dia impian dia apa? Nak eksport goreng pisang dia ke seluruh dunia kan. Okay, so ilmu apa yang dia perlu ada? So ilmu yang dari secara ringkas ilmu yang saya logik kita fikir, dia kena ada ilmu macam mana untuk first kali macam mana nak pastikan goreng pisang dia boleh sampai ke destinasi seluruh dunia dengan keadaan yang sedap. Yang nombor 2, kena ada ilmu bagaimana nak buat transportkan goreng pisang dia ke seluruh dunia. Yang nombor 3, packaging. Segala-galanya interrelated. Ilmu yang khusus tentang apa diimpikan. So kalau seseorang tu contoh nak jadi pilot, tapi tiap-tiap hari dia belajar ilmu pergi mancing, so in the end tak akan jadi juga. Dia tak relate, tak boleh relate. So ilmu yang khusus maksudnya kalau kita nakkan sesuatu tu, ilmu yang kita ada tu harus spesifik pada benda yang kita nak. So kalau benda ni boleh berlaku, maka kita dah ke arah yang benar. Kita ke arah yang benar. Wah, dahsyat begitu. Maksudnya kita dalam ke arah yang betul untuk destinasi, untuk sampai pada apa yang kita hajatkan. Okey, itu yang nombor 4 Saya ulang sekali lagi. Keinginan yang membara, itu niat. Keyakinan yang mutlak, yakin dari segi emosi. Ketiga, yakinkan diri, percaya yang kita akan dapat apa yang kita boleh dapat apa yang kita impikan, walaupun orang kata benda tu tak logik, ya. Okey, yang keempat, ilmu yang khusus perlu ada. Okey, ilmu spesifik pada perkara yang kita nak capai. Right. Yang seterusnya nombor 5 ialah imajinasi. Okey, bab ni bab agak penting Imajinasi kena ada, kerana tanpa imajinasi, kalau kita tak boleh imagine apa yang kita nak tu, kalau kita tak boleh imagine apa yang kita nak capai tu, maka kita tak boleh nak capai apa yang kita hajatkan. Right? Maksudnya begini. Dalam buku inilah yang terungkapnya kata-kata yang menjadi yang dah memang jadi seolah-olah dah jadi klise pada semua orang sekarang ni. What the mind can conceive and believe it can achieve. Maksudnya apa yang minda kita boleh percaya, apa yang minda kita boleh bayangkan, maka kita boleh jadikan dia realiti. Itu maksud dia. So ungkapan yang memang dikenali ni, ungkapan yang terkenal ni sebenarnya ditulis oleh Napoleon Hill. Okay. So balik pada topik dari imajinasi. So kalau kita boleh bayangkan benda tu sampai, kalau kita boleh, seorang pilot kalau boleh bayangkan dia dah bawa kapal terbang, kalau anda juga berkeinginan nak sangat-sangat untuk melancong ke Uzbekistan contohnya, kalau anda dah memang selalu tengok gambar, dah boleh bayang ada jejak kaki ke pasar, di pasar Uzbekistan dah beli kapet, beli tu, maka yakinlah anda akan sampai. The power of belief tu sangat-sangat penting. Alright, nombor 5 imajinasi. Yang keenam mesti ada perancangan. Okay, right. So ini intipati yang keenam, mesti ada perancangan. Okay, niat dah ada, emosi dah betul, yakin diri yang dia boleh buat, dah berimajinasi dia dah capai apa yang dia hajatkan tu. Tapi kalau tak ada perancangan,
maka benda ni tak boleh jadi realiti juga. Dia masih di peringkat minda. Alright. So peringkat awal tu di peringkat dalam, peringkat dalaman, kena complete, kena solid dulu di peringkat dalaman, baru dia boleh buat perancangan. So di sini berbalik pada cerita goreng pisang Makcik Kiah tadi. So apa perancangan Makcik Kiah boleh buat? Nombor satu, dia kena buat research, dia kena buat R&D. Macam mana nak pastikan goreng pisang yang dia buat tu boleh tahan walaupun dia eksport ke luar negara. Okay? Ataupun selain daripada mengeksport goreng pisang dah digoreng, mungkin dia boleh buat frozen goreng pisang. Who knows, kan? So ilmu yang tadi, yang nombor 4 tu, ilmu yang khusus tu, dia kena tahu lah benda tu. Ataupun mungkin sekadar dia buat bancuhan tepung, yang mana celup saja pisang dalam tepung campur air tu dan goreng, rasa dia tak ubah sama sebiji macam beli di gerai Makcik Kiah tepi jalan. Kan? Itu ilmu yang khusus. Alright? So perancangan tu kena ada. So planning, kena spesifik planning dia. Kalau planning tak spesifik, so tak ada perancangan, maka segalanya huru hara. Okay? Alright. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah penghubung antara apa yang ada dalam minda yang dah solid, kita dah decide tadi tu, perancangan yang dah ada, knowledge dah ada tu, penghubung dia ialah yang nombor 7, intipati dia ialah tindakan. Right? Sebab tanpa tindakan, apa saja yang niat, apa saja yang diperkatakan, apa saja ilmu yang dah cipta tu tak akan jadi realiti. Right? So yang benda ni lah yang sentiasa diceritakan oleh semua mentor-mentor usahawan, business mentor yang ada dalam negara, luar negara. Semua cerita pasal benda-benda asas, cerita tentang tindakan ni. Saya ceritakan. Okay. Sebagai contoh, tadi permulaan kita ada niat, kan? Niat di peringkat asas, peringkat yang pertama. So di peringkat yang kedua pula, setelah niat tu ada, kita kena yakin diri, kita kena ada niat, kena ada ilmu, okey, kena ada rancang, okey, niat, ada ilmu, ada rancang, dan buat keputusan kita. Keputusan untuk buat. Okey? Dah ada niat, dah ada ilmu dan perancangan, dan dah buat keputusan untuk buat. Okey. Tapi benda ni tak akan berlaku, tak akan boleh jalan tanpa satu perkara kalau tak follow through. Ya? Apa perkara tu? Perkara dia ialah tindakan. Inilah yang menjadi asas. Apa yang dirancang, apa yang diniat, apa yang diimpikan dapat dan jadi. So sekiranya tak ada tindakan daripada apa yang diniat dan dirancang dan ilmu yang dipelajari, maka tak akan ada. Rasa benda ni familiar. Kita dah selalu sangat dengar daripada mentor-mentor business, daripada motivators yang go online, yang bagi talk, yang free, yang berbayar banyak. Dia asal ni saja. Niat, percakapan, perbuatan. Tanpa tindakan maka segala apa pun tak jadi. So kita hidup di dunia nyata yang mana segala-galanya memerlukan perbuatan. Dia bukannya magic. Dunia kita bukan dunia magic. Kita fikir untuk terus dapat. Ya betul, kita fikir, tapi bermulanya dalam fikiran. Dan bila dalam fikiran kita solid, yakin yang kita buat, kita dah rancang, kita dah ada ilmu, tindakan kita tu yang menjadi susulan, yang menjadi asbab kita dapat atau tidak apa yang kita impikan. Okay? Alright. So yang tadi ke berapa? Ke-7 Jadi yang ke-8. Ke-8 apa dia okay. Yang ke-7 tindakan. Yang ke-8 ialah fokus secara gigih. Fokus secara gigih. Artinya apa yang kita nak buat tu, kita buat sungguh-sungguh, bagi 100% attention, bagi 100% komitmen untuk buat. Tindakan dibuat tanpa komitmen 100% tak ada maknanya. So kalau kita commit untuk buat sesuatu tu, kita commit all out. Bila commit untuk buat sesuatu tu, commit buat. Jangan peduli kegagalan yang berlaku, sebab kegagalan tu sekadar cabaran. Sebab niat dalam kepala ni kata, kita dah imagine, yakin diri kita dah capai, yakin yang kita boleh dapat, yakin yang impian kita tu hak kita. So kita dalam perjalanan ke situ, sepanjang jalan tu adalah
lopak, ada katak melompat, ada sana, ada sini, macam-macam. So kita anggap tu sebahagian pada bukannya kegagalan mutlak, tetapi cabaran yang ada sepanjang jalan sebelum kita sampai ke dalam impian dan juga sasaran kita. Tanpa sasaran, kita takkan sampai. Okay? Alright. So gigih, kena buat tanpa peduli apa gangguan yang ada tu, buat dalam dalam arti kata lain, buat sampai jadi. Sebelum jadi tu, kita akan lalui beberapa hurdles ataupun halangan-halangan yang perlu kita lalui. Dan halangan-halangan itu syarat yang kita terpaksa lalui sebelum sampai. Yakin itu, maka kita akan sampai. So kalau kita beranggap yang hurdles atau halangan yang ada itu adalah dah sampai yang first, tak boleh lah, gagal lah. No, you're wrong. You are wrong kalau berfikir macam tu. Sebab halangan yang ada setiap satu tu sebenarnya adalah sebahagian daripada perjalanan yang kita kena lalu sehingga kita sampai. Okey? Itu yang ke-8. Ke-9 diceritakan tentang kekuatan mental. Maksud kekuatan mental ialah kita kena terima hakikat yang kita hidup di dunia ni. Bila kita ada niat dan kita sebut tentang sesuatu destinasi yang kita nak arahkan diri kita, maka bunyi sekeliling atau surround sound yang ada di sekeliling kita akan mengatakan sebaliknya. Sebagai contoh, dalam realiti kehidupan realiti kehidupan. Tiba-tiba terlintas kita bersuara dalam bahasa duduk ramai. Aku ingat nak berniaga nasi lemak lah pagi-pagi. Akan ada bunyi. Apalah nasi lemak buat susah lah, untung 10 sen sebungkus, nak tu buang masa, kena bangun 3 pagi. Itu yang kita akan dengar dulu. Itu yang kita dengar banyak. So bila toleh ke kiri pula kita dengar, itu nak kena ambil lesen dulu. Tak tengok ke dekat social media, ramai yang kena angkut lah, itu macam itu, macam ini, begitu, begini, macam-macam. Itu semua surround sound. Itu semua bunyi-bunyi biawak. Bunyi-bunyi biawak ni sentiasa ada sekeliling. Itu yang maksudnya kita kena ada mental strength, kekuatan mental. Sebab 90% daripada perkara yang kita dengar di sekeliling kita, sekiranya kita turut, sekiranya kita ikut, akan menjadi sebahagian daripada belief system yang ada dalam minda kita. Belief system maksudnya sistem kepercayaan dalam minda yang buatkan kita percaya, buatkan keputusan dan tindakan yang kita buat berdasarkan apa yang kita percaya tu. Okay, right. So kekuatan mental kena ada. Dan ditambah pula dengan yang ke-10 yang ditulis transmutation of energy. Maksud dalam bab ni agak pelik sikit. Maksudnya dalam diri kita, kita dah buat keputusan, kita kena kuat mental nak menghadapi sekeliling yang memang macam-macam cabaran yang ada tu. Kita kena ada transmutasi energi. Maksudnya apa energi yang kita ada, sekiranya energi lapar, tukar kepada kegairahan atau passion, energy, channelkan kepada apa yang kita nak dapat tu. Kalau kita tengah marah, channelkan marah tu juga kepada, fokuskan apa saja energi yang ada dalam badan ke arah nak mencapai apa kita nak dapat tu. So bunyi dia kadang-kadang negatif juga kan. So maksud yang dia kata kat sini ialah apa saja energi kita, energi. Bila kita lapar, itu energi. So fokuskan pada nak capai apa itu, gunakan tu. Sebagai contoh saya kata, saya pernah dengar cerita seorang seorang salesman lah, dia letakkan pada diri dia, dia kata, aku keluar pagi ni dari rumah, selagi aku tak dapat sales, selagi tu aku tak makan. So ada waktunya dia akan makan waktu pagi bila dapat first sale, ada waktunya dia akan makan petang bila petang baru dapat sales. Dia bukan torture diri dia, tapi dia letakkan energi lapar dia tu sebagai fokus untuk dapat apa yang dia nak capai. So this is positive transmutation of energy. So ini salah satu daripada apa yang diperkatakan. Right, yang ke-12, meletakkan otak, imajinasi dan juga bayangan minda dan juga keyakinan minda yang apa yang sedang diusahakan tu dah dapat walaupun baru mula. Ini yang susah ni. Ini yang susah bunyinya pada yang tak biasa buat. Tapi kalau kita selalu buat, amalkan dengan berlatih, yang mana apabila kita nak sesuatu tu, bayangkan kita dah ada, bayangkan kita dah dapat. Sebab tu sebagai seorang Islam, nasihat saya, cuba amalkan ini. Kalau kita nakkan sesuatu, berterima kasih pada Allah dulu
kerana memudahkan kita dapat apa yang kita impikan tu, walaupun kita belum dapat. Kalau tak percaya, buatlah. Bila dah ada, bila dah jadi, bila dah dapat apa yang anda buat begitu, tolong share dengan saya, ya. Memang ramai cara dia. Berterima kasih dulu perkara yang kita nak. Terima kasih kepada Allah kerana memberi apa yang kita nak, ya, pada diri kita, ya, walaupun sebelum kita dapat. Buat yang tu, maka jangan terkejut kalau apa yang you minta, you akan dapat. Okay, alright. Dan itu ke-12. Okey, ke-12. Ini satu bahagian yang sangat panjang, yang sangat detail dalam buku tu, ialah berkenaan dengan minda bawah sedar. The power of subconscious mind. So jangan underestimate the power of subconscious mind. So yang ni satu bidang yang kalau nak terangkan seminar seminggu tak habis. Okey, kalau nak ringkaskan dalam masa 5 minit beginilah. Otak kita keseluruhan 5% kita guna secara sedar dan 95% kita guna secara tak sedar. Dan 95% tu is much more powerful berbanding dengan 5%. Tetapi masalahnya, kita semua yakin, kebanyakan kita, majoriti antara kita yakin dan percaya yang kita menggunakan sepenuhnya otak kita. Tapi cuma 5%. Yang sedar tu 5%. So yang nak go in depth into subconscious mind ni, minda bawah sedar ni, dia perlukan satu kefahaman yang khusus. InsyaAllah tolong doakan, saya akan kongsikan saya sepenuhnya. Mungkin dalam bentuk seminar, online seminar. Kalau ada, tolong tinggalkan pesanan dalam mesej nanti. Kita boleh arrangekan time untuk kita sharing. Okay? Itu yang ke-12. Dan terakhir sekali, apabila kita dah mampu untuk explore the power of subconscious mind, ya, kuasa minda bawah sedar ni, dan faham bagaimana dia berfungsi, faham bagaimana dia di mana letaknya switch power dalam minda bawah sedar, maka kita akan mampu untuk menjanakan panca indera ke-6, six sense. Ya, kita ada 5 panca indera, penglihatan, hidu, rasa, pendengaran, sentuh, ya, 5. Panca indera ke-6 ialah naluri, ya. Sebab tu orang yang mana betul-betul faham dan dah explore minda bawah sedar dan juga dah explore power of imagination yang ada pada diri dia, yang mana yang dah explore keyakinan diri yang ada dalam minda dia, maka dia punya sixth sense akan kuat. You perasan tak, ada antara kawan-kawan dia yang sekiranya anda seorang usahawan, ada setengah kawan-kawan tu dia biasa-biasa je, tak sehebat kita pun, tetapi kat mana dia pergi, dia dapat job. Mana saja dia jumpa orang, dia dapat job. Kat mana, apa saja dia buat, dia dapat offer, ya. So kenapa benda ni boleh berlaku, sebab orang ni, antara sebab kenapa berlaku ialah orang yang dah faham tentang bagaimana minda dia berfungsi, dia akan dapat satu sixth sense, dia punya naluri dia jadi kuat. Dia boleh seolah-olah diri dia boleh bau di mana ada job. Diri dia boleh bau dan jadi magnet kepada orang yang sedang mencari apa yang dia sedang tawarkan. So ini yang amazingnya tentang the power of subconscious mind. So benda ni akan go in detail. So ini adalah 13 perkara, saya ulang balik, apa dia 13 yang dipati dalam Think and Grow Rich. Yang pertama, keinginan yang membara, iaitu niat. Yang kedua, emosi, yakin pada emosi, ya. Yang ketiga, yakin pada diri, percaya yang kita mampu buat untuk dapat walau keadaan apa kita sekalipun. Yang keempat, ilmu yang khusus. Yang ni banyak ni, ilmu yang khusus ni, ya. So kalau sekiranya anda ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya, so dalami selalu ilmu keusahawanan, ya. Kalau keusahawanan anda ni demandkan diri anda untuk berinteraksi dengan orang, ilmu komunikasi kena ada. Kalau anda perlu membuat buat jualan secara online, ilmu online marketing kena ada. So benda-benda ni semua related, ilmu yang related dengan apa yang kita sedang usahakan, Okey, yang kelima, imaginasi, ya, saya sebut tadi, what the mind can conceive and believe it can achieve, ya. Apa yang minda boleh bayangkan dan percaya, maka dia boleh jadi kenyataan. Okey. Yang keenam, perancangan yang sebut tadi, perancangan, ya, catat saya di belakang, bermula dengan niat, kena ada ilmu dan perancangan, dan akhir sekali yang seterusnya 7 ialah tindakan.
Ya, ada perancangan, tak ada tindakan, tak boleh jadi. Ada ilmu, tak ada tindakan, tak boleh jadi. Buat. Ya, macam di studio saya ada board di depan tu, saya kata, if you want to step forward, you will always, if you don't want to step forward, you will always be at the same place. Kalau kita tak nak ke depan, kita akan ada di tempat sama sentiasa. Jadi poster satu lagi pula kata, just do it, it always seems impossible until it is done. Ya, contoh macam sekarang ni saya tengah buat live. Naluri saya, jiwa saya ni berkobar-kobar nak kongsi, nak share, ya, banyak, ya. Tapi tu saya cakap, walaupun saya nak share berkobar-kobar, tapi belum ada power, belum ada magnet untuk saya mampu untuk share lebih daripada 1,000 orang at the same time secara live. Tak pernah lagi. Saya just do it, ya, walaupun kurang dari 1,000 saya tetap buat, ya. Sebab apa? Lambat laun saya yakin benda akan capai. Sebab dalam visualization saya, dalam minda saya memang selalu visualize sedang buat live, ya. Dalam live feed itu ada tulis 16k, 20k orang setengah view kan, dalam visualization. Kalau tak sampai 20, dapat 2,000 pun okey kan. Right, tu. Next apa keputusan tindakan. Okey, ke-8 gigih. Ke-9 kekuatan mental kena ada seperti tadi. Yang seterusnya channelkan energi, transmutasi energi. Ke-11 emergency bayangan, otak, letakkan otak segalanya dah berhasil. Ke-12 minda bawah sedar yang sebut tadi, dan terakhir sekali sixth sense atau indera ke-6, ya. Itu yang 13 perkara yang ada tu. Alright. So siapa tengah online sekarang? Ayu Rohaya. Okay, welcome Hisham. Okay, Kamal Asha. So selamat datang. Siti Zakiah. Oh, sebut Zakiah tadi, mentang-mentang kita bagi cerita tentang Makcik Kia tadi kan, Siti Zakiah pun hadir secara live, ya. Okey. So sekiranya ada soalan, sila untuk dibincangkan, sila teruskan, masukkan ke dalam message, ya, dan textkan ke situ, boleh kita bincangkan seterusnya, ya. Secara keseluruhan, buku Think and Grow Rich adalah satu buku yang saya cadangkan anda baca bukan sekali. Sebab saya ada satu nama yang tersohor, yang Bob Proctor, ya. Bob Proctor pada ketika umur dia awal 20-an, seorang yang kurang berpelajaran, sedang bekerja di sebuah restoran, dan salah seorang pelanggan restoran tu, ya, jumpa dengan dia, kata, awak ada satu karakter yang awak menghormati orang lain, awak hormat orang. Saya nak bagi satu hadiah yang akan mengubah kehidupan anda. Jadi Bob Proctor ketika tu orang nak bagi hadiah, siapa pun terima kan, kata. Kemudian orang tu tanya pada dia, berapa gaji awak sekarang? Dia cakap terang, dalam setahun dia boleh dapat sekitar 4,800 USD. Ya. Dah lama dulu, ya. Okey. Nah, bagi hadiah. Jadi orang tu hadiahkan satu buku, buku Think and Grow Rich pada Bob Proctor, lebih kurang dalam 35 tahun yang lalu, ya. Kemudian bermula daripada hari itu, ya, Bob dah membaca lebih daripada 3,000 kali. Dan pada hari ini, ya, bila baca, pada tahun seterusnya hidup dia berubah daripada gaji setahun 4,800 USD telah melonjak naik kepada 24,000 USD, ya. Pada 24,000 USD pada 35 tahun yang lalu adalah satu nilai yang sangat besar, right? So jadi bila selepas tahun dia berjumpa balik orang tu dan kata, berterima kasih dan minta, boleh tak nak belajar? Dia kata, tak boleh, nak belajar apa? Segala-galanya ada dalam buku tu. Jadi Bob Proctor pada hari ini adalah satu nama yang dikenali sebagai satu orang yang membuat sesi latihan dan training pada eksekutif, pada CEO di seluruh dunia, ya, tentang bagaimana menggunakan 13 asas intipati dalam Think and Grow Rich ni untuk mengendalikan organisasi yang besar, merubah diri, mengubah minda menjadi lebih hebat daripada biasa. Dan dia telah buktikan beratus ribu yang mengikuti kursus-kursus dia, yang mengikuti, memahami buku Think and Grow Rich dan mempraktiskan benda ni dalam asas kehidupan dalam hidup. Okey. Oh, Tuan Amirul Mukminin, datang. Okey, selamat datang. Sila ajukan soalan dalam grup, ataupun sekiranya tak ada soalan atau soalan terlintas kemudian, boleh teruskan. Nanti saya akan jawab dalam komen list nanti, ya. Okey. Alright. So 40 minit
lebih kurang 40 minit masa kita ambil untuk sesi ni. So terima kasih kerana ikuti. So just tolong share video ni. Mungkin video ni boleh bermanfaat. So cari, pergilah ke kedai buku mana pun, masih ada Think and Grow Rich. Dan jangan lupa ada juga Think and Grow Rich tulisan Napoleon Hill dalam versi bahasa Malaysia. Dalam versi bahasa Malaysia. Sekiranya anda dah baca atau ada soalan lanjut tentang Think and Grow Rich atau apa-apa isu yang ada dalam tu, boleh pergi ke page BA Network dan hantar soalan dalam bentuk messenger. Sekiranya anda ada topik-topik yang menarik yang anda rasa boleh kita jadikan isu dan perbincangan dalam penerangan saya dalam video-video live, sila ajukan juga di messenger. Saya hargai sangat-sangat dan saya doakan setiap orang yang tengok live hari ini, saya doakan anda kaya, bahagia, gembira dan sentiasa hidup dalam keberkatan, InsyaAllah. Okay, so saya Badan Anwar sini. Terima kasih kerana ikut video live hari ini. So InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi